Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 25 September bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Banjir kilat di Johor, jumlah mangsa di PPS meningkat. Juga bayi perempuan ditemui atas jalan raya. Perkembangan banjir kilat di Johor. Setakat jam 4 petang tadi, jumlah mangsa mencatatkan peningkatan kepada 200 orang daripada 60 keluarga. 6 pusat pemindahan sementara PPS dibuka, membabitkan daerah Batu Pahat, Pontian dan Johor Bahru. Jumlah mangsa yang terlibat menunjukkan peningkatan berbanding 128 mangsa yang direkodkan pada 12 tengah hari tadi. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Johor, Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Kamal Mokhtar berkata, pihaknya akan terus giat memantau keadaan semasa bagi memastikan keselamatan penduduk terus terjamin. APM turut bersiap siaga dalam gerakan anggotanya yang bertugas 24 jam sepanjang bencana itu. Untuk maklumat, ketiga-tiga daerah ini kita telah menggerakkan aset yang terdiri pada setiap daerah kita telah menempatkan satu buah lori, satu buah four wheel dan juga satu ambulans untuk penugasan pada kali ini lah. Dan bot kita telah tempatkan sebanyak 3 buah bot di setiap daerah lah untuk mangsa-mangsa dipindahkan ke pusat pemindahan setakat ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan ke PPS Sekolah Agama Kayu Ara Pasong di Pontian hari ini. Sementara itu, mangsa banjir kilat yang ditempatkan di PPS menyifatkan banjir kali ini adalah yang terburuk pernah dialami mereka sejak lebih 40 tahun mendiami kawasan itu. Tadi pukul 5 pagi hujan sampai sekarang pukul 6 lebih air dah naik. Rumah kita habislah sampai para peha masuk rumah. Dapur semua masuk rumah. Itu dia suruh pindah ke sini. 31 tahun kita duduk pada Haji Praman. Ini first time bagi. Hujan start pukul 5 lebih tu. Saya bangun ke tidak saya nak pergi kerja pergi tu. Tapi memang tak jadi lah nak pergi. Sebab hujan terlalu lebat. Dalam pukul 6 lebih tak silap saya. 6 lebih tu tengok air dah start naik, makin lama makin naik. Hujan makin lama makin lebat. Lepas tu jumpa dengan ni lah pihak Ketua Kampung punya ni. Dia datang dia minta apa, dia cakap suruh pergi ke tempat bantuan ke sekolah sini lah. Sebab air dalam lah, dia orang risau. Tak apa-apa pun jadi kita orang. Setakat petang tadi, PPS Sekolah Agama Kayu Ara Pasong menempatkan seramai 70 mangsa yang terdiri daripada 22 keluarga sekaligus menjadikan ia sebagai PPS yang menempatkan jumlah mangsa paling ramai di negeri itu. Seorang bayi perempuan cukup sifat ditemukan di atas jalan raya di Jalan Kampung Korikot, Tambunan dipercayai ditinggalkan awal pagi semalam. Bayi perempuan itu ditemukan orang awam pada pukul 1.05 pagi sebelum membuat laporan kepada pihak polis. Ketua Polis Daerah Keningau DSP Nur Rafidah Kasim berkata pihaknya menerima laporan mengenai perkara itu pada pukul 2.38 pagi. Siasatan awal mendapati bayi perempuan tersebut ditemukan orang awam yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Menurutnya, pengadu terkejut setelah menemui bayi tersebut dalam keadaan dibalut dengan kain putih bercorak bunga di atas jalan raya sebelum terus mengangkat bayi itu masuk ke dalam kereta. Bayi terbabit kemudian dibawa ke Hospital Tambunan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Bayi perempuan tersebut dalam keadaan stabil dan masih mendapatkan rawatan di hospital berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kes itu diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Inspektor Muhammad Damsa Dahlan di talian 016 448 6747.
8 bekas pembantu PAM di sebuah stesen minyak didakwa di Mahkamah Magistrate Kemaman hari ini atas 45 pertuduhan menyalahgunakan kad inden milik Polis Diraja Malaysia PDRM 5 tahun lepas. Kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah. Tertuduh Muhammad Amirul Izzat Muhammad, Mad Nazrul Khushairi Muhammad Ros, Muhammad Ikhwan Ruslan, Muhammad Aidil Muhammad Kamal, Muhammad Khairi Fakri Abdul Karim, Khairul Fadli Bahar, Abdullah Hassani Basri dan Iskandar Zulkarnain Adnan yang berusia 23 hingga 32 tahun membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan ke atas mereka. Berdasarkan pertuduhan, kesemua mereka yang ketika itu bekerja sebagai pembantu PAM di sebuah stesen minyak di daerah Kemaman didakwa dalam mencapai niat serta curang atau tidak jujur menggunakan kad inden milik PDRM bernilai antara RM50 hingga RM830.5 pada Oktober hingga Disember 2017. Kesemua tertuduh didakwa di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda serta sebatan jika sabit kesalahan. Magistrate Tengku Eliana Tuan Kamurzaman membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin antara RM5,500 hingga RM30,500 masing-masing dengan seorang penjamin. Seorang lelaki dan seorang wanita maut selepas kereta dinaiki mereka merempuh belakang sebuah lori kontena yang berhenti di bahu jalan di Bandar Baru Ampang awal pagi tadi. 10 anggota dan pegawai bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Ampang dikejarkan ke lokasi kejadian. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Nur Azam Khamis berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 3.04 pagi berhubung kejadian. Menurutnya, laporan awal mendapati kemalangan membabitkan kereta Pro 2 Myvi dinaiki mangsa melanggar belakang lori kontena terbabit yang parkir di bahu jalan. Mangsa yang tersepit di ruang hadapan kereta mengalami kecederaan parah. Kedua-dua mangsa berjaya dibawa keluar bomba pada jam 3.50 pagi tadi sebelum disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan. Mayat mangsa berusia 33 dan 42 tahun itu diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. 38 pekerja sebuah kilang di Batu Berendam berdepan detik cemas selepas bas dinaiki mereka menggelungsur ke bawah tebing di Jalan Simpang Gading, Kesang, Pajak. Mangsa membabitkan warga Nepal dan Myanmar manakala pemandu pula rakyat tempatan berusia antara 20-an dan 30-an. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Abu Bakar Katain berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 7.57 malam dan tiba di tempat kejadian 10 minit kemudian. 13 mangsa termasuk pemandu yang cedera parah dihantar ke Hospital Jansin untuk menerima rawatan manakala bakinya dihantar ke klinik berdekatan. Siasatan awal mendapati bas berkenaan baru tiba di asrama pekerja sebelum kenderaan itu menggelusur sejauh 150 meter ke bawah tebing berketinggian kira-kira 50 meter dari jalan raya dipercayai akibat kegagalan brek. Bas tersebut kemudiannya tersangkut di pokok di bawah tebing berkenaan dan mangsa dikeluarkan menerusi tingkap kenderaan yang pecah oleh orang awam dan pegawai serta anggota bomba. 27 pegawai dan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Air Keruh Jasin Bistari dan Alur Gajah terlibat dalam operasi menyelamat yang memakan masa selama 45 minit. Melancong ke Thailand, umat Islam ditegah bertemu lagi. Rakyat Malaysia khususnya umat Islam diingatkan untuk tidak mengambil ganja ketika melancong ke Thailand. Agamawan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim berkata meskipun dadah tersebut diluluskan untuk kegunaan awam di negara tersebut, namun pelancong Malaysia masih perlu mengikut ketetapan kerajaan dalam pengambilan ganja. Ganja, walaupun di negara Thailand membenarkan pengambilan ganja sebagaimana orang merokok dan sebagainya, perlu difahami bahawa ganja tidak memberikan apa-apa kebaikan. Dan kita kena balik kepada fatwa kita kat Malaysia, kena balik kepada undang-undang kita di Malaysia yang mana ganja tidak boleh diambil dengan mudah, diambil sewenang-wenangnya
kerana ia boleh mendatangkan kemudaratan jika diambil dengan cara yang tak betul. Oleh yang demikian, kaedah saddu zara'i' diambil. Itu sebabnya Malaysia sangat tegas dalam isu ganja. Dan kita kena ambil perhatian bahawa kita adalah rakyat Malaysia. Jelasnya, walaupun kesan kepada kesihatan mengambil masa yang lama untuk dilihat, namun kesan seperti ditangkap pihak berkuasa menerusi ujian air kencing semasa pulang juga merupakan satu kemudaratan yang perlu dielak. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan kepada individu yang menyamai ganja seperti rokok bahawa kedua-dua barang larangan tersebut adalah tidak boleh digunakan kerana ia hanya akan menyebabkan kerosakan kepada diri sendiri. Ya, dalam Islam, rokok itu telah difatwakan oleh ulama antarabangsa adalah haram, termasuk di Malaysia juga. Jadi kalau kita nak mengambil ganja, ya, ia akan membawa kepada kerosakan dan akan merosakkan kita punya keturunan dan bangsa. Walaupun nampak simple, ada orang mula-mula dia akan ambil ganja tu sikit. Tapi ingat, lama-lama dia akan ketagih dan akhirnya menjadi rosak disebabkan ganja. Justru beliau berharap agar rakyat Malaysia yang ingin melancong ke negara jiran itu untuk berfikir dengan lebih rasional dan tidak mengikut nafsu serta trend semata-mata semasa berada di sana. Bermula dari hobi, seorang lelaki berjaya menjadikan barangan diperbuat daripada kulit sebagai sumber pendapatan untuk menyara keluarga. Khairul Anwar Muhammad Noh, 38 tahun berkata dia tidak menyangka hobinya itu mendorong dirinya untuk menjadi pembuat barangan berasaskan kulit haiwan seperti lembu serta bison atau kerbau Amerika. Khairul Anwar berkata dia mula serius membuat barangan berasaskan kulit ini pada tahun 2017 apabila hobinya yang membuat produk dari kulit barangan terpakai seperti jaket kulit rosak mula mendapat perhatian rakan-rakannya. Startnya saya niaga bandar. Awal jadi saya adalah macam barang-barang rosak saya tak buat, barang-barang kulit rosak macam beg kulit rosak, jaket kulit rosak saya tak buat. Saya akan balik rumah, saya potong, saya akan buat produk. Saya buat keychain, saya buat wallet, saya buat tali gel. Lepas tu saya akan bagi member pakai. Dalam masa 2 tahun je lah. Siapa satu pikat tu ada orang first order, ada orang order. Bila ada orang order, saya tak boleh nak pakai kulit scrap lah untuk jualan. So start situlah saya cari kulit yang betul-betul untuk buat produk lah. Graduan yang mempunyai diploma teknologi komputer dari German Malaysian Institute GMI itu berkata untuk membuat pelbagai produk kulit termasuk beg duit lelaki, wanita, beg tangan dan beg silang, dia belajar menerusi YouTube selain berkongsi pengalaman dengan rakan-rakannya. Khairul Anwar juga bersyukur dengan kemahiran yang diperolehinya membolehkan dirinya mengajar orang lain menerusi bengkel jahitan kulit sekaligus dapat membantu mereka mencari pendapatan. Untuk mendapatkan kulit berkualiti, dia memperolehinya dari pembekal di Kuala Lumpur yang mengimport barangan itu dari beberapa negara, termasuk Amerika Syarikat, Korea dan Indonesia. Setiap barangan kulit dijual pada harga antara 100 sehingga RM1,000 di kedainya di Kadok, Kota Baru selain turut dipasarkan menerusi laman media sosial. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) mengubah suai salah satu unit pejabat bergeraknya untuk dijadikan sebagai surau bergerak. Inisiatif itu bertujuan memudahkan orang ramai menunaikan solat terutama ketika berlangsung acara besar di ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahadi Cik Ngah berkata, surau bergerak menggunakan lori seberat 10 tan ini dilengkapi dengan penghawa dingin serta tempat wuduk dengan kapasiti tangki air 900 liter yang mampu menampung keperluan 600 jemaah. Surau bergerak ini boleh memuatkan 10 jemaah lelaki dan wanita pada satu masa, sementara 20 jemaah lelaki lagi bagi ruang solat di bahagian luar lori. Menurutnya, kemudahan ini bakal memberi manfaat kepada pengunjung melibatkan program ad hoc seperti maraton dan sambutan Hari Kebangsaan. Tambahnya, surau bergerak ini boleh diparkir di kawasan tumpuan orang ramai seperti di Jalan Tuanku Abdul Rahman yang ditutup kepada kenderaan pada setiap Ahad. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah
menzahirkan ucapan tahniah kepada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah atas penganugerahan Royal College of Surgeons of Edinburgh RCSED International Medal 2021 baru-baru ini. Anugerah itu mengiktiraf sumbangan beliau dalam bidang pembedahan perubatan di Malaysia. Turut menzahirkan ucapan tahniah, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Menurut catatan di akaun Facebook Istana Negara, Seri Paduka berdua menzahirkan rasa sukacita dan bangga atas penganugerahan itu yang sekaligus mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Menurut hantaran itu, penganugerahan ini membuktikan Malaysia mampu melahirkan individu yang berkualiti, berkaliber dan bertaraf antarabangsa. Dr. Nur Hisham menerima anugerah itu daripada Presiden RSCED, Profesor Michael Griffin pada majlis santapan malam bagi memuliakan keberangkatan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Munawir, Fellow Terhormat RSCED yang juga Chancellor Diraja Universiti Kebangsaan Malaysia. Turut berangkat pada majlis itu, Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Aisyah Rohani Almarhum Tengku Besar Mahmud. Penggunaan peranti atau gadget secara berlebihan mampu menjejaskan penglihatan kanak-kanak selain memberi risiko kepada tumbesaran dan psikologi golongan berkenaan. Ia susulan kajian saintifik yang membuktikan kesan cahaya biru yang dipancarkan dari skrin digital boleh memberi kesan jangka panjang terhadap kesihatan. Jelas pakar kesihatan awam Dr. Hanafiah Bashirun, antara kesan sampingan akibat pendedahan kepada cahaya biru adalah ia boleh merosakkan retina mata. Malah jika dibiarkan dalam tempoh terlalu lama, ia kebarangkalian boleh merosakkan mata secara kekal adalah tinggi. Penggunaan peranti pada kanak-kanak boleh menyebabkan banyak masalah kepada mata kanak-kanak tersebut. Ini terutamanya yang melibatkan blue ray ataupun cahaya biru yang datang daripada peranti tersebut yang boleh merosakkan bahagian saraf yang sangat sensitif di dalam bahagian mata dipanggil sebagai retina. Oleh itu, kerosakan kepada bahagian retina ini boleh menyebabkan masalah mata kabur dengan juga kebarangkalian untuk jadi buta kekal adalah tinggi. Ditanya mengenai adakah wujud kesan sampingan lain seperti risiko yang boleh menjejaskan kesuburan kanak-kanak, jelas doktor buat masa ini tiada pembuktian yang sahih dibuat melalui uji kaji kepada manusia. Sebaliknya, ia telah terbukti melalui kajian yang dibuat menggunakan tikus makmal. Beliau berkata bagi memastikan kebenaran fakta berkenaan, ujian dan kajian lebih terperinci perlu dilakukan. Berbanding dengan UV light, cahaya biru ini mempunyai gelombang yang pendek, akan tetapi ianya mempunyai tenaga yang lebih tinggi berbanding dengan UV light. Oleh itu kesan damage ataupun akibat daripada terdedahnya pada cahaya biru ini boleh merosakkan retina tersebut. Selain daripada itu, ianya antara cahaya yang tidak dapat ditapis oleh bahagian depan mata, iaitu bahagian kantar dengan berbola mata depan. Dr. Hanafiah dalam pada itu menasihatkan ibu bapa supaya menghadkan penggunaan gadget dan alat peranti kepada anak-anak mereka. Sebaliknya, anak-anak perlu lebih diberi pendedahan cahaya atau gambaran daripada sumber semula jadi, terutama daripada objek yang berwarna hijau supaya dapat memberi kesuburan di bahagian retina mata. Selain dapat memastikan mereka dapat melakukan aktiviti fizikal berbanding hanya duduk bermain peranti sahaja. Taufan Noru, rakyat Filipina bersiap siaga. Pantai di Luzon, Filipina diarahkan berpindah berikutan Taufan Noru diramal membadai kepulauan itu. Menurut pengkaji cuaca, taufan berkelajuan angin sehingga 195 km sejam itu merupakan yang paling kuat melanda Filipina tahun ini. Pihak berkuasa juga melarang nelayan dan komuniti pantai untuk turun ke laut. Keadaan itu menyebabkan ratusan orang terkandas di pelabuhan-pelabuhan di Filipina. Penduduk di kawasan berbahaya juga diminta mematuhi arahan pindah yang dikeluarkan. Jurucakap Agensi Bencana Filipina, Bernardo Rafaelito Alejandro, berkata pihaknya berharap taufan tersebut bergerak pantas walaupun membawa angin kencang.
Filipina dijangka akan kerap dilanda ribut dengan para saintis memberi amaran bahawa bencana tersebut menjadi lebih dahsyat apabila dunia semakin panas kerana perubahan iklim. Taufan Noru adalah taufan tropika ke-11 melanda Filipina pada tahun ini yang akan membawa hujan lebat di ibu kota dan wilayah negara itu. Ini adalah kemarau terburuk pernah kami alami. Itu keluhan peladang kapas di Texas, Amerika Syarikat yang kerugian besar akibat fenomena perubahan iklim itu. Menurut peladang kapas Sutton Page, hanya 1/5 daripada hasil kapas dapat dituai pada musim kali ini. Keadaan cuaca kering tanpa hujan mengakibatkan mereka terpaksa melupuskan pokok kapas seluas 1,400 ekar. Penghasilan kapas tahun ini dijangka turun 85% berbanding tahun-tahun sebelum ini. Menurut peladang, walaupun memperoleh wang pampasan insurans, namun ia tidak mencukupi untuk menampung kerugian. Menurut pensyarah Agrikultur Universiti Texas Tech, kemarau tahun ini adalah yang terburuk dalam masa 30 tahun. Keadaan itu menjejaskan penghasilan kapas yang mengakibatkan kerugian dianggar mencecah $2 bilion Amerika. Untuk rekod, Texas menyumbang hampir separuh pengeluaran kapas di Amerika Syarikat yang merupakan negara pengeluar kapas ketiga paling besar di dunia selepas India dan China. Seorang lelaki Palestin maut selepas ditembak polis Israel di tebing barat. Israel mendakwa lelaki tersebut cuba menyerang pasukan keselamatan yang mengawal kawasan berkenaan. Bagaimanapun, pihak berkuasa Palestin menafikan dakwaan itu dan menegaskan polis Israel sengaja membunuh lelaki berkenaan. Menurut Kementerian Luar Palestin, lelaki yang dikenali sebagai Muhammad Ali Hussein, 36 tahun itu ditembak dengan sengaja. Kejadian berlaku selepas kenderaan yang dipandu mangsa bertembung dengan kereta polis itu dalam nahas jalan raya. Muhammad Ali dilapor adalah seorang penduduk biasa yang tidak menimbulkan sebarang ancaman dan kekacauan kepada mana-mana pihak. Keluarga mangsa memberitahu Muhammad Ali berkemungkinan hilang kawalan sehingga menyebabkan kejadian itu berlaku. Terdahulu, tentera Israel mendakwa kenderaan dipandu mangsa memecut laju dan menuju ke arah mereka untuk merempuh. Jumlah kematian akibat tragedi bot membawa pelarian yang karam di pantai Syria meningkat kepada 94 orang. Ia selepas 17 lagi mayat ditemukan semalam. Angka keseluruhan korban mungkin bertambah kerana bot dari Lubnan tersebut dinaiki seramai 150 orang. Kebanyakan penumpang adalah warga Lubnan, Syria, Palestin termasuk kanak-kanak dan warga emas. Setakat ini, 14 mangsa terselamat sedang menerima rawatan di hospital di Syria. 6 dibenarkan keluar manakala 2 sedang menerima rawatan di Hospital Al-Basil. Menurut pihak berkuasa Syria, operasi mencari dan menyelamat mangsa bot karam tersebut adalah antara misi terbesar yang pernah dilaksanakan. Operasi tersebut turut mendapat bantuan kapal milik Rusia. Dalam kejadian pada Khamis lalu, bot terbabit dilapor karam di pelabuhan Syria, kira-kira 50 km dari utara Tripoli di Lubnan, lokasi mereka berlayar. Setakat ini, seorang warga Lubnan telah ditahan selepas mengaku bertanggungjawab melakukan penyeludupan warganya dari Lubnan ke Itali melalui jalan laut. Kami tidak tahu bot yang kami naiki menuju ke Kemboja. Itu pendedahan mangsa bot Cina yang karam di perairan Kemboja dan mengorbankan 3 nyawa Khamis lalu. Menurut mangsa yang terselamat, Zhu Pingfan, 41 tahun, dia bersetuju menaiki bot tersebut setelah ditawarkan pekerjaan sebagai nelayan selama 20 hari dengan gaji antara $1,405 hingga $2,809 Amerika. Lelaki yang berasal dari wilayah Hunan mula rasa curiga setelah kesemua telefon bimbit mereka dirampas. Keadaan lebih mencemaskan apabila bot mengalami kerosakan dan terumbang-ambing di tengah lautan. Menurutnya, ketika di tengah lautan, mereka ada ternampak bot lain yang sedang melalui perairan berkenaan. Namun kerana terlalu jauh, penumpang bot berkenaan tidak mendengar jeritan mereka. Keadaan itu berterusan hinggalah mereka diselamatkan pada Jumaat. Dalam kejadian Khamis lalu, sebuah bot yang membawa 41 warga Cina karam dalam perjalanan ke Sihanoukville yang popular sebagai destinasi pelancongan dan perjudian. Sebahagian daripada mangsa diselamatkan pihak berkuasa Vietnam.
Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Menyusul jam 8.45 malam ini, Globe Al-Hijrah bersama Zaim Zamani. Sebelum berpisah, saksikan Majlis Mesra Media bersama Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA yang diadakan di Bukit Kiara pagi tadi. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.